Kebanyakannya dah lupa. Dah lupa. Awak belajar bila tu? Lama dah? Bila? Lama memang dah lama lah. Tak apa. Belajar 2 tahun lepas kot. So kita refresh lah petang ni. Kita refresh. Maksudnya tak payah pergi deeper, tak pergi detail, cuma nak refreshment je. So go through all the topics. Boleh macam tu? And then kita refer to the questions. Yes, sir. Boleh. Okay, baik. Terima kasih. Okay, sekejap ya. Okay, topik ni untuk tingkatan 4. Light and Optics ni actually topik tingkatan 4 tau. Okay. Dia adalah topik terakhir tingkatan 4. Sebagi silap sehantar dekat awak tu topik apa? Chapter 5 Sorry. Sebagi awak chapter 5 kan? Chapter 6. Chapter 5. Okay, kita nak ulang kaji chapter 6 sebenarnya. Sorry silap, minta maaf banyak-banyak. Nanti duk lambat sikit ni duk perhati ke benda ni lah. Kenapa chapter 5? Okay. So kita bagi balik yang baru. Okay, yang baru. So kamu tengok nanti ataupun petang ni just refer to the screen. Okay, nanti semua latihan sebab chapter 6 ni sebagi dia satu set untuk satu bab. Okay, Light and Optics ni. Okay, dah ada topik yang baru ni. Saya dah share. Tapi mungkin tak sempat nak print, tak apa. Just refer to the screen. Okay, kalau ada apa-apa nanti kita boleh respons. Kejap saya nak prepare dengan ni. Sekejap. Okay, kejap Okay. Okay, tolong check. Boleh nampak tak apa yang share ni screen? Nampak tak? Nampak sih. Nampak. Okay. Thank you. Okay. So kita start dengan sebenarnya kita perlu buat sedikit ulang kaji. Okay. Okay, harapnya kalau kamu belajar tahun lepas, seharap apa yang kamu belajar tu dah mengikut silibus KSSM, betul? Kamu belajar menggunakan buku ataupun silibus KSSM bukan KBSM. Dulu belajar pakai KBSM. Kami belajar waktu KBSM. Okay, faham? Tak apa. Okay, it's actually better. Okay, kalau kamu belajar pakai KBSM, dia punya topik lebih besar. Topik dia lebih besar sebab kalau KSSM dia ada chapter yang dia dah cut out. Okay, tak apa. It's okay. Cuma ada sedikit elemen baru nanti later saya akan highlight. Betul. That's why saya kena tahu. Saya kena tahu. Sebab ada sedikit banyak pemotongan dan ada sedikit sahaja penambahan. So yang bahagian penambahan tu nanti saya akan highlight. So yang KSSM dah buang topik tu, so tak ada masalah. Itu adalah satu pengetahuan sajalah. Dia takkan ditanya lah. Okay. So sebab kamu belajar pakai buku KBSM. Okay, kejap Okay, so kalau ikut KBSM dulu dia diajar dalam tingkatan 4. Okay.
topik ni. Sekarang juga dia di tingkatan 4. Okey. Kalau kita tengok dekat lights ni, okey, so actually topik ni adalah lights. Okey. And optics. Okey, so apa maksud dia? Okey, dia light ni adalah cahaya. So optik ni adalah application. Okey, application of light. Itu kita panggil optik. Ataupun anything happen related to light, kita panggil optics. Okay, application of light, kita panggil optics. Okay, itu maksud dia lah, a simple meaning of what is the difference between lights and optics. Okay, now, okay, sebenarnya kalau kita belajar dalam KBSM last time, okay, kita akan start dia dengan cermin, mirror. Okay, kita akan start dengan mirror. Okay, type of mirrors and so on. Okay, concept of, okay, bila mirror, so kita akan masuk, okay, after that, the focus of these topics adalah phenomenon. Okay, phenomenons of light. Maksudnya, kalau kita kata apa maksud phenomenons of light ni, apa yang boleh berlaku kepada cahaya ataupun cahaya ni boleh mengalami apa, boleh buat apa, okey? Apa boleh berlaku kepada cahaya, itu that we call as phenomenon of light. Okey, fenomena cahaya. Okey, so kalau hari tu kita akan start dia dengan reflection. Reflection pantulan. And then kita akan ada refraction, iaitu pembiasan. And then kita akan sambung dengan total internal reflection. So walaupun nama dia reflection tapi ada perkataan reflection ni, dia actually 100% different with the reflection. Sebab that's why dia ada total internal reflection. So dia bukan reflection, dia total internal reflection. Okay, yang keempat barulah kita ada lenses. Okay. So kita akan perasan dalam ni KBSM. So dalam KSSM, okay, dalam KSSM yang merah saya tulis KSSM yang kita akan menduduki SPM ni. Okay, so mirror ni dah tak ada. Okay. So phenomenon of light yang dia buang adalah reflection. So that's why dia start dengan refraction. So itu kita kena tahulah. Okay, refraction. Okay, nanti ada total internal reflection dengan lenses. Okay, lenses ni kita fokus kepada optical devices. Okay, beberapa contoh kegunaan lenses. Lenses ni kanta, kanta dalam alat optik. Okay, so itu gambaran awal dia. Gambaran awal dia. Okay. Nanti kita akan tengok ada satu penambahan konsep ataupun kita panggil dia tambahkan, dia besarkan konsep refraction tu. Nanti kita akan tengok. Alright. Itu gambaran pertama. Okay, sebab kamu dah belajar tapi dengan menggunakan silibus KBSM, tapi kita akan periksa gunakan silibus KSSM. So hari ni kita akan start lah macam kita refreshment balik. Okay, sebenarnya dia tak ada masalah sebab dia bukan kekurangan tapi dia terlebih belajar. Dia buang. KSSM dah buang. So dia tak ada isu. Dia tak ada isu sebab kita bukannya tak cukup belajar tapi kita dah terlebih belajar daripada silibus. Okay, that is okay. Tak ada masalah. Alright. So kita akan start dengan refraction. Sebab awak dah belajar, so saya nak tanya je lah. Saya tak naklah sebut satu-satu kan. Okay, so apa? What is the key words of refraction? Ataupun what is the key concept?
apa yang mencirikan refraction? Kata kunci kepada refraction of light. Apa dia? Two mediums. Okay, good. Ada idea of two mediums. Okay, nanti kita akan nampak konsep dia lain lah ni Ada penambahan konsep kat sini. Compared to KBSM punya. Okay, but good. When light is travel from one medium to another medium, okay, dia akan tend to refract. Okay, refracted. Akan terbias, okay. Nama refraction ni kita panggil dia pembiasan. Actually, kalau kita try to understand through the words of bias, in Malay called is biasan, kita tak akan faham because biasan is a very rare word used by Malay in our daily lives. Dalam bahasa Melayu pun kita jarang sangat guna perkataan bias. So what actually bias? What actually biasan? Biasan ni apa? Okay. So one of our friends bagi idea ataupun states that refraction berlaku bila cahaya ada kesan bila cahaya merambat, we call it propagate ataupun bergerak melalui dua medium. Yes. Sebenarnya apa punca refraction of light ni? Bila dia melalui two medium, so why the light is refracted? The cause Density medium. The different density. Okay, macam ni. Okay, tak, dia bukan sebab. Two medium ni sebenarnya adalah, idea dia adalah good. Dia tak salah. Okay, so sebenarnya two medium ataupun kita panggil two medium ni sebenarnya idea dia adalah different. Maksudnya cahaya tu telah terpaksa melalui two different density. So ada isu kat situ. Pembiasan ni ialah kerana light travel through a different density of object ataupun medium. So dia idea yang sama. Kalau awak cakap two medium, maksudnya dalam medium tu sebenarnya idea dia adalah different density. Okay, dia belum lagi pergi kepada apa punca dia. Punca ni adalah keadaan yang menyebabkan keadaan. Macam mana nak cakap Dia keadaan yang menyebabkan refraction tu berlaku, tapi kenapa bila cahaya melalui different medium, different density of object, medium, dia akan refracted? Change in velocity. Good. Okay, sebenarnya idea of refraction ni because light is changes in velocity. Ataupun speed, kita panggil speed tak apa, dia sama je. Okay, bila kita pakai speed, bila kita pakai velocity. Maksudnya sekarang ni kita nak cerita speed ni, speed of light ni actually dia akan change, berubah. Maksudnya kenapa, apa beza speed, kita dah belajar. Speed merujuk kepada magnitude dia. Kalau velocity dia merujuk kepada dia ada penambahan apa dia? Direction. So sebenarnya pada refraction ni dua-dua berlaku sebenarnya. So tapi kalau dia kata change in speed, maksudnya dia nak kata laju dia, nilai laju dia tu memang berubah. Okay, apa dia punya analogi? Kita nak faham konsep dia. Sebenarnya dia berlaku dekat banyak benda. Sifat bahan ni kalau dia cannot maintain dia speed, sebenarnya dia tak boleh maintain it's a straight line punya movement. Analogi dia kalau kita naik basikal, kalau kita bawa dia too slow, kan, naik basikal bawa dengan terlalu perlahan, kita tak boleh make sure basikal tu akan go ataupun bergerak in a straight line. Cuba kita bawa laju sikit. Bila kita bawa daripada laju
dan kita memperlahankan basikal, dekat ujung-ujung basikal tu dah tak boleh pergi in a straight line. Okay, that's because of basikal tu telah mengalami perubahan laju. So, pengekalan laju adalah penting untuk mengekalkan orang panggil apa? The directions of travel tu, direction of movement in a straight line. Jadi, bila cahaya masuk into two medium, through a two medium, yang of course two medium different density, ini akan menyebabkan speed of light is changes. Bila speed of light is changes, dia tak boleh lagi maintain its direction. Itu konsep refraction. Medium ni adalah sebab keadaan menjadi punca. Tapi apa punca sebenar dia tak boleh straight. Ataupun, okay, so dalam arti kata lain, punca dia adalah perubahan laju, keadaan kepada pembiasan ni, nampak tak? Sebab dia tak boleh maintain its directions of travel, movement. Jadi kita panggil apa dia? Pembiasan, refraction. Refraction ni, dia punya idea adalah bent. Bent, dibengkokkan. Okay, cahaya itu telah dibengkokkan. Bent of direction ataupun kita panggil bent of light. Refraction ni actually idea dia bent of light. Pembengkokkan cahaya. Faham? Boleh tak? Faham tak maksud dia? Faham. Faham cikgu. Idea dia adalah bias-bias ni dah bahasa Melayu kita tak guna. So actually apa maksud bias? Bias ni maksudnya benda yang sepatutnya pergi lurus tapi kita dapati dia tidak pergi lurus. Dia tak mampu mengekalkan direction, original direction dia. Dan dia akan terbengkok. Terbengkok ataupun patah lah. Kita boleh, tapi dalam fizik kita tak sebut dia macam tu. Tapi dia punya analogi idea dia boleh. Okay, pembengkokan arah travel of light. Bent of light. Bent of travel of light. Maksudnya arah cahaya itu dibengkokkan. Tapi kata main factor, apa punca dia akan terbengkok ialah kerana adanya perubahan dalam laju dia. Different in speed of light. Okay. Bila idea bengkok ni ada, idea bengkok ni kita akan nampak bila kita visualize dia dalam diagram. So bila bengkok ni, okay, tengok analogi saya. Dia kena, light ni kena banyak study by diagram. Okay, kita kena study dia by diagram. Okay. So kat sini saya ada, okay, saya lukis balik macam apa yang nota ni tapi semua kena perhatikan. Okay, apa yang berlaku. Okay. Ada satu lagi bahagian yang paling penting dalam ray diagram of ni, bila kita study of light ni, kita kena tahu ada normal line. Okay, so hopefully semua orang dah pernah tahu apa itu normal line. Okay, garis maya yang dilukis supaya garis itu adalah berserenjang dengan permukaan ataupun kita panggil satu garis utama yang kita nak lukis tu kita panggil normal line. Normal line ni adalah satu bayangan sahaja. Okey, kalau ini adalah cahaya dia. Okey, sorry, ini adalah cahaya dia. Nampak? Sorry. Ini adalah tak berubah. Okey. Okey, ini adalah okey, sorry. Ini adalah cahaya dia. Kan, cahaya tu dah sampai dekat titik di mana normal line tu ada. Okey. So, kalau ikut logiknya ataupun kalau dalam keadaan tanpa pembiasan, so kita katakan cahaya ni patutnya pergi lurus. Itu sifat asas cahaya. Dia kena pergi lurus. Tapi kerana medium ni berbeza. Okay, let's say sebagi dia sebagai, nak faham konsep dia kena ada contoh ni. Okay. Ni air, ini water. So of course, ni yang kita highlight dia as medium.
kita highlight dia as medium, tapi sebenarnya point penting dia kat situ, dia punya main point adalah density of air dengan density of water is different. So dia dua konsep yang sama, tapi dalam penyataan yang lebih umum, medium, two medium only, different medium. Tapi yang lebih spesifik lagi, different density of medium. Okay, later kita akan tahu density ni refer to what. Okay, ada konsep dia. Itulah saya kata dia ada penegasan kat situ. Okay, tapi yang awal ni kita nak tahu konsep reflection dulu, refraction. Okay, pembengkokan arah lintasan cahaya ataupun sinaran cahaya kerana perubahan laju. Okey, perubahan laju pada cahaya tersebut. Kenapa laju ni berubah? So sebenarnya kita boleh katakan secara molekul daripada segi molekul, susunan molekul. Dekat air mesti molekul dia jarang-jarang, jarak jauh, so cahaya bergerak dengan lebih laju. Tetapi bila masuk lebih lebih tumpat, okey, tumpat tu dari konteks apa? Konteks apa? Dia tak sama macam physically okey, ni dipanggil apa dia? Ni saya sentuh terus Okey, density ni yang kita nak rujuk ni, yang awak kata tadi different medium tu because of different density, kita panggil optical density. Dia ada konsep baru ni. Dulu dalam KBSM dia tak highlight, cikgu je yang sebut. Pernah dengar optical density? Pernah dengar optical density? Okey, yang selalu kita sebut sebagai density ni actually dia refer to physical density. So mulai tahun ini bila kita nak sebut pasal density, kita kena make sure, especially dalam this topic, kita kena refer to the optical density. Okay? Dah tak boleh sebut density sahaja. Ini yang kita nak. Okay? Sebelum ni sebab buku tak highlight, KBSM tak highlight optical density, jadi cikgu kena mention kat pelajar. Tapi dalam KSSM ni memang dah ada perkataan optical density tu. Jadi sekarang ni kita punya ni dah jadi different optical density. Okay, dia tak salah, cuma dia lebih khusus. Okay, kalau ni sekejap kita nak compare. Okay, apa beza dia? Kalau physical density, kita refer to formula basic dia, rho equals to mass over volume. Okay, so ni kita panggil ketumpatan bahan adalah nisbah jisim dengan isi padu bahan itu. Okay, tetapi optical density ni, dia bukan secara physical. So dia adalah capability of medium ataupun substance to refract the light. Okey, maksud dia apa dia? Okey, saya bagi contoh Contoh supaya nak nampak jelas apa beza antara optical density and physical density. Okey, kalau kita kata air dan minyak, oil. Okay, most of the oil adalah secara density dia kan, density of minyak selalunya lebih kecil daripada density of water. That's why kita akan nampak bila kita buat uji kaji, uji kaji ringkas sahaja, kita letak kat air kan, lepas tu kalau kita letak minyak, so minyak tu ada kat mana? Kita masukkan minyak dalam air. Minyak tu ada dekat atas. Atas air. Very good. Okay, ni oil, ini water. Okay, so daripada simple activity ni, kita boleh kata density of oil is less than density of water. That's why oil akan berada dekat di bahagian atas, kan, above of water. Okay, tetapi
in term of optical density, so kita akan dapati, nampak? Water adalah denser compared to apa dia? Oil. Silap terbalik minyak adalah lebih denser daripada air. Okey, kalau sebuang air ni, sesengaja tak dia letak air sebab air ni paling common lah. Kita gunakan untuk compare. So kalau sini water, sini adalah oil. So macam mana kita nak kata daripada segi ketumpatan? Kalau pelajar gunakan this kind of perbezaan, so sebenarnya salah sebab this is refer to physical density. Betul, kalau physical density jawapan ni betul. Tapi kalau kita nak rujuk dia kepada refraction of light, so pernyataan ni salah. Kerana oil ni actually dia adalah denser than water in terms of optical density. Faham tak maksud saya? Faham? Okey, kalau tak faham macam ni maksud dia. Okey, kejap. Dia banyak benda saya nak bagi tahu ni. Dia jadi macam bertindih-tindih. Okey, tak apa. Slow-slow. Tak apa awak. Okey, kita pergi dekat. Okey, tengok so kita ulang kaji. Okey, tengok. Okey, so ada 2 aktiviti. Macam mana nak comparekan isu kita tadi optical tu. Sebab dia ada dalam konsep ni. Konsep baru ni. Okey, ni adalah normal line. Okey, sebab kita tahu refraction is a bend of light. Okey. Refraction adalah satu proses pembengkokan lintasan cahaya because of the light is travel between 2 different medium of optical density. Tu sebenarnya kalau kita nak buat ayat dia. Okey, now kita nak ambil cahaya. Okey, ni cahaya. Cahaya ni menuju, tak nampak pula cahaya. Okey, kejap. Mungkin warna yellow. Yellow nampak tak? Okey, yes. Okey, cahaya. Okey, katakanlah cahaya ni pada sudut yang sama. Okey. So, sepatutnya kan, semua orang tahu sepatutnya cahaya ni akan pergi straight. Kalau dia tidak mengalami perubahan medium masa dia travel tu. So, bila dia tak mengalami perubahan medium, dia tidak mengalami perubahan laju. Okey, sebaliknya, okey, now kita start nak bagi dia. Okey, kalau ini adalah udara. Ni adalah udara, air. Ni adalah air. Okey. Okey. Ni adalah apa dia? Water. So, kita nak comparekan water dengan oil. Ni oil. So apa beza water and oil? So kalau kita hanya refer to the physical density, dia ada sedikit percanggahan lah dengan optical density. So setiap kali kita berbicara tentang light dan kita nak relate dia dengan density of medium, so make sure kita gunakan optical density sebab kita sedang bercakap tentang light. Konsep of light. Kalau kita nak cakap physical, yes, kita gunakan physical density. So watch out. Hati-hati. Kalau secara physical density, kita katakan kan density of water less than, greater than density of oil. Tapi secara optically, kita akan dapati apa dia? Density of oil is greater than density of water. Okey, apa maksud dia? Maksud dia, udara ni, cahaya dalam udara ni, okey,
dia akan melalui medium air dan melalui medium minyak. Okey, so kita akan dapati apa? Kita akan dapati dia akan terbengkok. Okey, persoalan dalam pembengkokan ni apa dia? Okey, ingat lagi tak? Macam mana kita nak tentukan pembiasan tu berlaku? Apa yang berlaku kepada cahaya yang terbias ni? Refracted light. Apa cikgu ajar pasal macam mana? Macam mana kita menentukan refraction of light? Dalam dia ada penyataan dia apa? Tahu tak? Refractive index. Okey, belum lagi. Apa dia? Dia akan refracted towards Normal line. okey, pernah tak? So kita nak gambarkan how the refractions occur. So kita dengan gambar rajah sinar ni, kita akan kata dia akan towards normal line atau dia ada dua. Away from the normal line, betul. Away the normal line. Okey. Okey, so macam mana kita nak tentukan dia? Okey. Macam mana kita nak tentukan dia? So sebenarnya, saya rangkum cepat-cepat. Kita macam belajar tapi kita ulang kaji. So kita, kalau ada perkataan ku lekat. Nampak tak si eja dia different, kita panggil caps, small cap. Ni kan kita pakai huruf kecil, huruf besar. Okey, supaya kita boleh baca dia ku lekat. Okey, tapi ingat bila kita berbicara tentang konsep of light, so perkataan density ni kita mesti refer to this side. Semua cerita dalam light mesti based on optical density. So dia ada bahaya sikit. Okey, some medium substance kita panggil, physically and optically dia selari, dia sama. Okey. Tapi highlight cerita case water and oil ni sebab dia ada different, perbezaan. Secara fizikalnya air lebih tumpat daripada minyak. So kita akan dapati minyak duduk dekat atas air. Tapi secara optical density, actually minyak lebih denser ataupun denser than water. Okey, maksudnya bila dia lebih denser, dia akan memperlahankan laju cahaya tu lebih besar. Maksudnya cahaya akan lebih laju dalam air compared dalam oil. Maka cahaya dalam udara ni akan mengalami kesan perbezaan cahaya laju yang lebih tinggi di dalam minyak. Kerana minyak lebih optically denser compared to water. In term of light, kan? Kita refer to the light of speed of light. Laju cahaya itu. Okay, ku lekat ni apa dia? Ku lekat ni untuk kita nak tahu bahawa pembengkokan itu, band of light itu towards normal line or away from the normal line. Okay, so kita gunakan ku kurang, lebih, kat dekat. So any light yang travel from less denser to the more denser, more density, less density or to more density, more denser ataupun denser lah kan, less dense to the denser, dia akan dekat. Dekat tu mean towards the normal line. Okay, contohnya kalau dia minta gambar rajah ni versus ni kan. So kita tak boleh salah anggap tentang physical density sebab idea kat sini adalah optical density. Maka kita akan dapati apa dia? Dua-dua akan apa dia? Sebab air memang lebih less than water punya density. Air pun lebih denser, maksudnya kurang tumpat daripada oil. Air kurang tumpat daripada air. So kita akan kata apa dia? Cahaya ni bergerak daripada kurang tumpat ke lebih tumpat, dia akan dekat. Okey, dua-dua ni akan mendekati normal. Maksudnya dia tidak akan gerak lurus, sebaliknya dia akan mendekati normal. Bila dia mendekati normal, okey, macam mana beza antara dua ni? So dia akan mendekati normal macam ni.
Nampak? Dia dah mendekati. Ni kita panggil daripada dia lurus, lepas tu dia akan mendekati. Ini bahagian mendekati. Kalau dia menjauhi, ni bahagian menjauhi. Dia tak nak sebab ni bahagian lurus. Okey, nampak tak kat situ? Ni bahagian menjauhi, ni bahagian mendekati. Nampak tak? Towards the normal line. Nampak ikut. Away from the normal line. Okey, so kat sini kita katakanlah dia terbengkok sedikit saja. Kenapa? Sebab kenapa kat sini dia terbengkok lebih banyak? Dia kena macam tu. Dia mesti ada different. Sebab oil is denser compared to the water in terms of optically density. Optically denser. Boleh nampak tak? Kat sini idea dia. Boleh, sir. Boleh cikgu. So ini yang kita belajar. Ini yang kita belajar dalam KBSM. Tapi dalam KBSM dia tak cerita detail. Ayat dia beza medium. Jadi ramai pelajar yang confused dengan physically denser. So sebenarnya kita tak pakai ni. Dalam cahaya benda ni langsung tak ada kaitan. Okay, ada density tapi bukan physical density. Okay, so saya dah memperkenalkan ni, satu mungkin boleh memudahkan kita. Okay, sebaliknya kalaulah cahaya ni travel from denser to the less dense of medium, so dia akan away from the normal line. So dia sebaliknya. Okay. Yang ni formula ni untuk one situation saja. Yang the other situation kita terbalikkan saja. Kalau kurang kepada lebih tumpat, dia towards the normal line. So kalau lebih tumpat ke less density, dia akan away from the normal line. Faham tak? Boleh? Faham cikgu. Okey. Faham cikgu. Okey, kita tengok satu-satu sebab banyak benda nak bagi tahu ni. Sebab ulang kaji saya tak tahu apa. Okey. Okey, ni kita nampak. Okey, ni dia ada cerita number 1. Nampak ni, optically less dense medium. So, kalau kita tengok buku banyak dia highlight pasal density tapi setengah-setengah buku saja ataupun buku KSSM sahaja yang sekarang memberikan satu penekanan kepada optically denser. Dia dah highlight dah. Kalau buku KBSM dia cakap density saja. So ada orang panggil ada pencanggahan kat situlah. Boleh menimbulkan salah faham. Okey, so tak ada masalah. Kat sini saya dah bagi tahu kalau less dense to denser, kita akan dapati dia towards the normal line. Okey, kita boleh gunakan ku lekat tadi. Okey, kalau nak ingat dia dengan mudah kita guna ku lekat. Okey, ku lekat. Okey. So saya pergi laju tapi saya nak highlightkan konsep dia. Okey, kita nak pergi. Okey, so semua dah tahu apa lagi case ni bila any light travel kita panggil through normal line, dia tidak akan mengalami apa-apa. Kan pelik kan? Padahal dia tetap masuk ke dalam medium yang berbeza. Tetapi dia akan tidak mengalami apa-apa pembiasan. Boleh? Dapat dia kata the rate is not bent but the speed of light is different. Laju dia berubah tetapi dia punya laju dia berubah tapi dia punya pembiasan tak berlaku. Okay, ini kita tahu situasi dia. Okay, nanti kita akan tengok kenapa, sebab dia ada kaitan pula dengan sudut. Sudut. Ni watak ni konsep asas dia ialah kerana perbezaan medium akan menyebabkan perbezaan laju. Tapi dia ada lagi penambahan, dia juga bergantung kepada sudut. Okey, nanti kita tengok. Okey, beres. Setakat ni ada isu tak? Ada nak tanya tak? Tak ada
Tak ada. Okey. So, bahagian yang paling penting sebenarnya dalam pembiasan, kalau sebelum ni pun kamu belajar dalam KBSM, tadi saya ada dengar ada kawan kita yang sebut tentang refractive index. Refractive index ni adalah satu komponen ataupun satu konsep yang paling penting, okay, dalam topik refraction. Okey. Apa dia? Kalau dalam KBSM, okey dengar ni saya nak okey, kat sini elemen penambahan dia berada dekat refractive index ataupun dekat Snell's law nanti lepas ni. Okey. Sebab dia akan start dengan refractive index. Okey, so semua orang tahu refractive index ni adalah indeks yang simbol dia kita selalu kalau dalam typing kita gunakan simbol N. Sebab simbol ni tak ada. Kan, simbol refractive index yang sebenar ni tak boleh agak sukar untuk kita nak tulis dia sebab dia rupa dia lebih kurang macam N, so kita dalam typing kita akan gantikan dengan N. Okey. So nampak tak? The refractive index is kita panggil index to determine of the strength of the bending of light. So macam tadi, okey, kalau tadi kita comparekan oil versus water, kan, kita comparekan dia tadi dengan satu aktiviti ray diagram. Kalau kita buat aktiviti sebenar, kan, kalau kita buat aktiviti tu kita boleh nampaklah kesan daripada pembiasan itu. So ini sebenarnya mesti selari dengan refractive index of medium itu. So kalau kita dapati oil tadi dia akan refract the light greater compared to the water, so kita boleh katakan refractive index of oil is greater than refractive index of water. So dia selari dengan density tadi. So kita akan dapati apa dia? Refractive index is directly proportional to the optical density of medium. Nampak tak kat situ? Boleh tak setakat ni? Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Okey, good. Thank you. Kalau dalam buku KBSM, sebab kalau awak bukan belajar KBSM, mesti terus dia bagi tahu. Sebab sekarang awak dah, so kita kena bagi satu orang panggil apa? Sebab awak dah belajar kan, awak belajar guna KBSM. Kalau macam pelajar baru saya tak cerita dah KBSM ni. Sebab dia pun tak tahu apa berlaku dalam tu. Okey. Nampak tak? Kalau kita tengok refractive index juga boleh dinyatakan dengan nisbah laju. Sebab refractive index ni adalah satu kita panggil comparison tapi dalam bentuk nisbah. So kita panggil dia index. Sebab tu dia nak determine the strength of bending of light. Ataupun dalam erti kata lain, the strength of refraction occur. Okay. Kekuatan pembiasan itu berlaku. Okay. So kita compare dia macam mana? Kita compare secara speed. So kita kata speed of light in vacuum per speed of light in medium. So kita dapatilah satu persamaan equation of C ni adalah simbol for speed of light. Semua speed of light nilai dia macam ni, semua orang dah tahu. Okay. Okay. Over speed of light in medium. Jadi kita dapatkan satu nilai refractive index dengan membezakan laju cahaya itu dalam vacuum ataupun air dan dengan laju cahaya dalam medium. Okey. So kita akan dapati, okey, ni bukti dia, natijah dia. Natijah dia kita akan dapati ni nilai-nilai dia, ni nilai standard. Okey. Nilai standard ataupun kita panggil piawaian, nilai piawai. Okey, nampak? Kat sini terbuktilah bahawa nampak minyak, mana minyak? Minyak ni kat sini tak ada minyak ni secara umum lah kan. Okey, minyak, nampak? Olive oil, kalau kita letak dalam air memang dia duduk kat atas. Sama juga macam, okey tak adalah kan.
Paraffin ni pun macam minyak juga So kita dapati apa dia? Water ni tapi refractive index dia minyak lebih tinggi. Minyak lebih tinggi berbanding dengan air. So ini juga refractive index ni juga adalah berkadar terus dengan optical density. Dia boleh represent the optical density of substance. Okay, keupayaan dia untuk membiaskan cahaya. So kalau kita tengok kat sini paling tinggi ialah diamond. So diamond ni kalau cahaya masuk kat dia, dia akan membiaskan cahaya tu dengan lebih kuat compared to other substance. Okay, tu konsep of refractive index. Okay, kita gunakan nisbah, ratio of speed of light in vacuum and speed of light in medium. Okay, macam mana kita nak dapatkan? Okay, kalau kita perhatikan, kerana vacuum out of air, so kita anggap sebab dia index ni adalah comparison kan? Comparison value. Okay, so kita anggap benda yang paling menyebabkan, okay, contohnya udara dengan udara. So udara dengan udara ni dia akan dapat laju yang sama lah, C/C. So that's why nilai dia adalah 1. Tapi bila udara ni bercampur dengan substance, katakanlah makin tercemar. So kita akan dapati nilai dia akan, ni udara, laju udara, ni medium lah, dia jadi medium dah kan. So nilai dia akan jadi, apa dia? Laju dia akan berkurang. So bila dia berkurang, apa berlaku pada nilai ni? Sebab N, C/V. So apa hubungan refractive index dengan laju dia? So dia berkadar songsang. So sebarang peningkatan nilai, penyusutan nilai V akan menyebabkan nilai N bertambah. That's why dia mesti greater than 1. Sebab objek ataupun bahan yang lebih optically denser, maksudnya menyebabkan nilai V semakin kecil, makin perlahan, dia akan memberi kesan kepada nilai refractive index, greater refractive index. So bila kita calculate kan, kalau kita maklumlah kita nak cepat kan, kita mungkin tersalah letak, laju cahaya dalam vacuum dengan laju cahaya dalam bahan. So kita tersalah letak. So kita cepat-cepat realize kalau kita dapat nilai less than 1, 0.87, 0.93, so kita kena realize bahawa nilai ni tak wujud. Sebab the minimal ataupun kita panggil adalah nilai 1 untuk refractive index. So dia bahan lain mesti greater than 1. Okay, nampak kat situ idea dia. Okay, ni refractive index must greater or equals to 1 and has no unit. Sebab dia punya unit dah mati. Okay, from the table above, we can make a conclusion that the higher the optical density, a medium, the higher the refractive index and the smaller the bending. Okay, smaller bending ni, dia terbalik ni. Maksudnya sepatutnya dia dibengkokkan lebih kuat. Okay, saya tak setuju perkataan smaller ni. Mana tadi? Dia greater bending sebab dia sepatutnya asal dia kat sini. Sorry dia asal dia kat sini. Tak kuning tak nampak. Okay, kejap. Okay. Asal dia kat sini kan? Okay. Dia patutnya asal dia kat situ. So dia bengkok makin kuat ke makin kecil sepatutnya? Kelas. Mana? Makin kuat. Makin kuat lah. Sebab kalau dia terbengkok sikit, dia akan pergi kat sini je. Ni kita panggil bengkok sikit. Ni dia bengkok kuat. So kita dapati apa dia? Dia salah ayat kat sini bukan smaller, patutnya greater bending. Ataupun bends obviously. Ni less obvious, tak berapa je. Lagi besar refractive index, dia terbengkok lebih kuat ataupun dia terbias lebih kuat.
Okay, salah point kat sini salah. Sorry dah. Okay, betulkan betulkan ni. Tapi yang betul apa? Menyebabkan kita panggil refractive angle. Refractive angle betul. Angle of refraction. Sebenarnya kalau kita nak betulkan ni, and the smaller angle of refraction. Boleh? Sebab angle of refraction ni dia diukur kat mana? Okay, ni sudut cahaya tuju, sinar tuju. Kan? Ini adalah sudut biasan. Semuanya mesti diambil daripada daripada normal line. Tapi pembengkokan tu kita tengok pada konsep cahaya tu. Patutnya dia pergi lurus tapi dia terbengkok. So ni lebih kuat dibengkokkan tetapi sudut dia lebih kecil. Sudut biasan dia kecil. Angle of refraction. So tak apalah dengan sedikit kesilapan ni. So secara kesimpulan kita dapati apa dia? Greater optical density akan directly proportional dengan refractive index. Kan? Tetapi dia akan menyebabkan angle of refraction dia akan jadi kecil. Okay, dia selari dengan speed of light dia jadi kecil. Faham? Faham tak? Faham cikgu. Okay. So ni kesimpulan saja ni. Kena faham kat situ Okey, rumusan dia. Okey, kita ni. Okey, sebenarnya refraction ni mesti obey kepada law of refraction. Mesti obey kepada law of refraction. Okey, apa dia? Okey, first law ni minta maaf sebab ramai pelajar salah faham salah konsep. Okey, siapa boleh explain dekat Sir? Sebab dah belajar. Dia sama macam dalam KBSM. The incident ray, normal line and the ni tak ada line pula normal line and the refracted ray all lie in the same plane. Apa maksud dia? Sinar tuju, garis normal dan sinar terbias semuanya berada di atas satu satah yang sama. Okay, what the meanings of this first law punya statement? Maksudnya dia ke atas ke bawah je, tak ke kiri ke kanan. Susah juga. Okay, good. Okay. Yang lain ada tak lagi? Ada tak? Ada tak? Plane ni tahu tak plane? Tahu tak plane ni apa? Bukan aeroplane Plane tu apa plane? Dalam bahasa Melayu, satah. 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 Apa beza satah dengan permukaan? Apa beza satah dengan permukaan? Dah termakan ruang. Okay, sorry. Kejap So kita pergi kat sini lah. Okay, so try lukis satu gambar 3D. Okay. Okay. Ini adalah satu permukaan. Okay. Saya nak cerita pasal satah. Same plane. Okay, same plane. Sebab semua dah belajar topik ni gunakan silibus KBSM. So sebenarnya kalau perasan kita ada law of reflection, hukum pantulan, dan kita ada law of refraction, hukum pembiasan. Okey, kedua-dua hukum ni nombor satu dia adalah sama, iaitu incident ray, normal line and ni refracted ke ataupun reflected. Okay, so sebab kita cerita pasal kat sini dia boleh tukarlah ayat reflected ataupun
refracted ray, semuanya ni lie on same plane. Tapi saya tunjuk kat sini sebab nak tunjuk gambar refraction secara 3D dia agak susah. Okay, so saya gunakan reflection. Tapi untuk nak menjelaskan konsep a same plane. Okay. So saya kena lukis lagi. Kalau tidak dia jadi macam ni. Okay, kejap tak nampak. Okay, kelabu nampak tak? Putih sorry. Okay. Tengok Okay, ada apa dia panggil ni? Okay, nampak tak? Nampak tak 3D dia? Nampak saya. Nampak tak ke 3D-an dia ni? Nampak. Okay. Nampak sir. Okay. Cukup lah Tak pandai lukis sangat. Nampak 3D Okay, siapa nampak ada satu permukaan hitam dan ada satu permukaan putih? Betul tak? Betul. Okay. Betul. Nampak 3D kan? Okay. Kalau permukaan hitam ni adalah, okay, saya nak cerita ni adalah pemantul. Okay, ni adalah pemantul, reflector. Okay, so jika ada satu cahaya, okay, cahaya ni datang daripada sini. Okay, sorry. Mana normal line dia? Okay, sekejap. Nak kena lukis normal line dulu. Normal line kita ambil warna orange. Okay, normal line ni duduk kat sini. Ini normal line dia. Okay. Kalau ada satu cahaya ni, cahaya ni jatuh kat sini. So cahaya ni mesti terpantul di atas permukaan putih ni juga. Nampak tak kelas? Dia tak boleh pergi kat sini. Dia tak boleh pergi ke sana. Nampak tak? Nampak. Sebab putih ni adalah satah dia. Faham? Faham cikgu. Faham sir. So dia bukan permukaan, dia panggil satah. Dia tak boleh terpantul ke sini, ke sini, ke sebelah sini, ke sana. Nampak tak? Dia mesti di atas permukaan putih ni. So saya nak bagi tahu, permukaan putih ni lah sebenarnya plane. Tapi permukaan putih ni sebenarnya tak wujud. Sebab dia bukan permukaan. Faham ke tak? Faham ke tak ni? Faham. Okey. Satu lagi analogi untuk nak faham apa maksud plane. Kalau kita baling satu bola, kita boleh tahu bola tu akan terpantul dekat mana jika bola tu dilantunkan pada permukaan yang rata. Simen ke lantai yang rata, kita tahu bola tu akan pergi kat mana. Faham tak? Kalau ada seorang pelajar duduk atas ni, susah nak lukis. Okey ni. Okey, dia baling bola ni pergi kat sini. So kita akan tahu bola ni akan lantun dekat situ. Pelajar ni boleh tangkap dia. Boleh tak bola ni terlantun tepi sikit daripada orang ni? Boleh tak dia terlantun jauh sikit? Boleh tak? Dia mesti lantun kat situ sebab ini adalah satah dia. Faham tak? Faham ke? Faham kan? Faham cikgu. Faham. So itu maksud satah. Okay? Okay, very good. Okay, tak ada masalah lah. Okay. Okay, ni yang penting sekali. Okay, second law dia. Okay, second law dia. Dia dalam konteks matematik. Law ni, Snell's law menyatakan so Snell's law ni dikenali sebagai refraction law lah, tapi tak ada. Penyataan tu tak ada. Law of refraction. Macam tu. Snell's law is actually
law of refraction. Tapi tak ada. Statement of law of refraction tak ada. Dia kena guna Snell's law. Okay, so apa yang Snell's law kata? Second law Okay, dia kata the ratio of the sines of the angles of incidence and sines the angle of refraction are constant. When passes between two given media. Okay, ni pernyataan yang paling penting. So kita ada sin I over sin R is constant. So constant ni lah yang kita tukar dia sebagai refractive index. Okay. So apa kesan dia? Okay, apa kesan daripada pernyataan ini? Okay, dalam KBSM, okay, dia tak explain ni detail sebab terus dia bagi dekat student refractive index adalah sin I over sin R. Okay. Salah eja Okay, sin. Okay. Sin I over sin R. Okay. So kita terus dapat macam ni kan dalam KBSM. Okay. Dalam KSSM dia akan perincikan lebih detail. Okay, macam mana hubungan ni diperolehi? So kalau kita tengok dalam KBSM, refractive index kita ni, kita akan terpaksa guna this equation di mana nilai I always A. Which is actually dia betul. Okay. Tapi consequences yang lain pada Snell's law ni tidak dinyatakan dalam KBSM. Consequences yang berikutnya. So dia hanya seolah-olah dalam KBSM, okay, dalam KBSM seolah-olah soalan tu hanya terikat di antara medium air, vacuum dengan medium substance. Okay. Siapa tak faham medium air, medium of air dengan medium of substance. Okay. Dalam KSSM dia pergi lagi bahawa sebenarnya refractive index kita boleh buat refractive index ni sebenarnya dia boleh berlaku between medium and medium. Sepatutnya konsep dia lebih luas, medium over medium. Which is dalam KBSM dia tak highlight this concept. Itu je extra dia yang saya nak cakap tadi. Yang lain semua tak ada masalah. Okay, yang kat sini je yang mungkin awak tak belajar. Okay, so kalau kita tengok dalam soalan KBSM awak tak akan jumpa soalan yang menyatakan medium A dengan medium B. Contohnya air dengan minyak, kita tak boleh jumpa soalan ni dalam contoh kan dalam KBSM sebab silibus KBSM tak bincang air and oil. Water, air dan minyak. Water and oil, air dan minyak ataupun minyak dan air. Soalan ni dalam KBSM tak ada. Tapi now dia dah ada. KBSM hanya bincang air dengan substance. Sebab dia telah meringkaskan Snell's law dan menghadkan dia kepada udara sahaja. Okay, so hari ni kita nak tengok dia advance sikit. Sebab awak dah belajar apa topik ni dalam KBSM. So, mari kita tengok macam manakah Snell's law ni juga sebenarnya valid untuk apa sahaja medium. Kalau tapi kita nak tengok dia konsep awal asas dia between air and medium dulu. Lepas tu yang ni saja yang ada dalam KBSM. Okay, later kita akan dapati hukum Snell's law ni juga terpakai untuk medium A dengan medium B. Dia boleh pakai. Bila kita belajar KBSM, kita tengok seolah-olah Snell's law ni terikat antara air dengan medium sahaja. Okey, itu je beza dia.
Okey, mari kita tengok. Sebenarnya KBSM ni dia bagi asas je. Ni macam KSSM ni dia ada advance sedikit. Advance sedikit. Okey, Snell's law states the ratio of the sign, kita tahu dah. Okey, so mari kita tengok dua case yang sama macam saya dah tunjuk dah tadi actually. So bila kita ada satu cahaya from air to the medium, so kita akan dapati, nampak tak? Okey, macam tadi kita boleh buat kesimpulan apa? Kita dapati sudut biasan medium 1 greater than sudut biasan medium 2. Jadi kita boleh kata apa dia? Kalau kita boleh buat kesimpulan, medium and refractive index of medium 1 ni less than refractive index of medium 2. Betul? Betul. Okey, itu kesimpulan dia kan? Okey, so based on Snell's law, kita boleh gunakan persamaan Snell's law ni untuk selesaikan isu ni. So kita ada sin I which is in air over sin theta 1 which is in medium 1. Okey, sebaliknya dalam kes 2 kita ada sin I in air dalam air over sin theta 2 dalam medium. So kita dapat equals to refractive index of medium 2. So bila kita convert dia ataupun kita buat persamaan, kenapa kita boleh buat dia persamaan ni? Kita buat apa ni? Persamaan ke kita panggil ni? Okey, sebab okey, ni kes 1, ni kes 2. So dalam kes 1 kita ada sin I equals to refractive index of medium 1 times sin theta 1. Dalam kes 2, okay, ni persamaan 1. Dalam kes 2, sin I equals to refractive index of medium 2 times sin of theta 2. Ni persamaan yang kedua. So kenapa sin I ni kita boleh samakan dia? Sebab memang dalam kes ni dia sama tak? Sama tak? Sama. Okey, so kita boleh katalah actually satu dengan dua adalah sama. Jadi bila kita buat macam tu, so sebenarnya kita dah menghasilkan satu lagi persamaan baru. Iaitu nampak? Bolehlah kita katakan ni persamaan yang maksudnya kita advancekan daripada persamaan Snell's law yang asas. Ini kita akan dapat natijah dia. Yang ni yang tak ada dalam KBSM. Yang ni tak ada dalam KBSM. So dia hanya ada dalam KSSM sahaja. Yang ni hanya akan muncul dalam KSSM. So kita dapatlah natijah baharu rentetan daripada Snell's law yang asas. So kita dapat satu lagi persamaan. Okey ni. Persamaan ni. Nampak? So persamaan ni kena hafal. Tak payah hafal pun sebab kita boleh munculkan dia kan kalau kita faham. Mudah sebab refractive index 1 dengan theta 1, refractive index 2 dengan theta 2. So tak ada isu lah. Kita boleh ingat dia straight away. Okay. Okay, so as the conclusion daripada apa yang kita dapat kat sini, apa yang kita dapat daripada pemerhatian kita kat sini, so kita boleh kata apa dia? Jika kita terbalikkan arah, kan, bila kita terbalikkan arah cahaya daripada air to medium atau medium to air, kita akan dapati nilai pada sudut I ni sebenarnya tak berubah walaupun arah cahaya diubah. Nampak tak? So maksudnya ini nombor 1 ni sahaja yang dinyatakan oleh KBSM. So sekali lagi sebut sebab awak belajar dalam KBSM.
So awak akan jumpa dia dalam KBSM. Dah jumpa pun. Okay, kes ni dah jumpa dalam KBSM. Punya ni. Okay, so nampak tak formula ni, kalau kita tengok dengan kes situasi ni, so nampak tak I ni mesti sentiasa udara. So walaupun soalan tu menterbalikkan arah cahaya ni. So as long as arah cahaya ni berubah, tapi kita dapati nilai I ni pada air tetap tak berubah. So that's why bila kita tengok soalan, kita kena tahu nilai I ke yang kita rujuk. Kalau kita rujuk nilai I ni, dia pada gambar rajah, sinar. Tapi kalau I ni, awak sebut dia sebagai sinar tuju ataupun sudut sinar tuju. Okey, kenapa pelajar selalu salah anggap? Sebab mungkin soalan dia akan bagi I kat sini. R kat sini. Kenapa? Sebab I yang disebut tu ialah kerana I ni adalah sinar tuju. Faham tak maksud saya? Faham tak saya nak cakap apa? Faham tak? Faham Sir. Okey, sebab I ni selalunya dia mewakili satu istilah iaitu incident ray. Maksudnya cahaya tuju. So cahaya tuju ni dia boleh duduk dalam air atau dia boleh duduk dalam medium sebab dia merujuk kepada cahaya tu datang dari mana. Tapi kalau perasan dalam formula ni, I yang ditujuk dia bukan nak mewakili sinar tuju. Dia nak mewakili sudut dalam udara. So kita kena pastikan kalau kita nak pakai persamaan ni, kan persamaan yang basic dalam KBSM ni, tadi saya dah cakap, tapi dalam buku KBSM dia tak highlight. Okay, dia depends on your teacher actually. Okay, ada tak dia highlight? Kalau siapa nak pakai this persamaan, dia kena make sure I dia mesti always refer to ataupun sin I ni mesti adalah sudut dalam udara. Tak kira lah buku tu bagi apa. Contoh kalau kat sini dia tulis 30, dia tak bagi pun I ke R kan. Kat sini dia bagi 25. Okey, nampak? So awak perasan sudut dia tak berubah tapi arah cahaya berubah. So kalau kita nak guna this equation, kita kena tahu bahawa sin I ni mesti refer to angle in air. Bukan sudut cahaya tuju. Bukan sudut sinar tuju. Faham tak? Faham tak maksud saya? Faham Sir. Sebab kalau awak faham dia sebagai sudut sinar tuju, so kat sini kita ada dua lah. Kat sini I adalah 30, kat sini I adalah 25. So persoalan dia, yang mana satu benar? Kalau awak kata dua-dua benar, so awak masukkan persamaan ni, so awak akan dapat N yang berbeza. Sedangkan kita sedang merujuk kepada medium yang sama. Cuma kita tukar arah cahaya. So that's why kita kena tahu this persamaan is refer to what? Okay, so kalau kita pakai formula dalam KBSM, okay, sekali lagi saya ulang, sin I over sin R, kita kena tahu make sure persamaan ni adalah refer to air. Mesti sudut dalam udara. Tak kira cahaya tu datang daripada udara ke bukan daripada udara, daripada medium. Tak kisah. Yang penting I ni mesti sudut dalam udara. Okey, habis kita. Tetapi lebih selamat sebab kita dah keluarkan this persamaan. This persamaan. So persamaan ni lebih, saya rasa lebih orang panggil apa? Lebih tepat. Okay, lebih mudah untuk kita match dengan any situation. Dia lebih selamat. Maksudnya kalau yang ni kita guna persamaan macam ni, kita
kita kena tahu bahawa sudut I dalam persamaan ni mesti always sudut dalam udara. Okey, kalau yang ni tak apa. Sebab kita dah letakkan dia satu situasi umum yang terpakai untuk semua kes. So kalau kita pakai yang ni seolah-olah kes ni hanyalah untuk between air and medium saja. Air and medium. Ni lebih terpakai untuk medium A dengan medium B. Nampak? Medium A dengan medium B. Okey, mari kita buat contoh. Contoh, kita ada medium A ni, kita tukar dia sebagai air. Medium 1. Dan ini pun kita tukar dia sebagai air. So kita nampak ada dua kes macam tadi. Dua kes macam tadi kan? Nampak tak kelas? Nampak Ego? Nampak saya. So kalau macam ni kita tak perlu tahu bahawa kat mana kita kena letakkan kita punya I. Sebab dia dah tak ada. I tu dah tak muncul. Nampak tak? Faham tak maksud saya? Faham Sir. Tadi ada isu I. So kita kena make sure I ni adalah air. Kalau kita nak guna refractive index sin I over sin R. Nampak tak? Dia muncul I dengan R. So kita kena tahu I siapa? Siapa I ni? Sin I ni I kat mana kita nak rujuk? So kita kena tahu dia mesti air. Tapi sebab kita tak pakai I, kita pakai theta. Faham? Bila pakai theta, dia dah tak penting dah dia udara ke dia apa. Sebab persamaan ni akan menyelesaikan apa sahaja kes. Air atau medium. So especially dia lebih sesuai pada medium, tapi kalau kita letak medium 1 ni sebagai air, dia tetap valid dengan this jawapan. Boleh? Boleh tak dia akan dapat jawapan yang sama? Okey, boleh tak? Setakat ni kesimpulan dia. Ini je yang benda baru kelas. Ini yang benda baru yang tak ada dalam apa yang awak belajar last year. Alright? Alright, sir. Alright, sir. Faham Sir. Okey, faham. Itu saja. So kita nak ulang kaji. So kita, okey ni eksperimen dia. Saya sebenarnya tak minat nak cerita eksperimen sebab dia kena explain bersama dengan aktiviti. Okay, so sebab kita theoretically saja kan. Okay, so tak apa. Ada orang nak respon tak pasal this experiment? So very straightforward. Okay. Okay, ada tak orang nak tanya macam mana kita nak dapatkan sudut R sedangkan sudut R ni duduk di bawah glass block? So secara praktikalnya apa kita buat? That's why, tahu tak kelas? Buat tak this experiment? Buat ke tak? Belum? Tak pernah Tak buat? ingat. Saya pernah buat. Tak ingat macam pernah Okey. Kalau kita tengok sebenarnya bahagian yang kita nak ialah bahagian ni je. Ni, bahagian ni yang kita nak. Tapi kalau ikut logik, cahaya ni duduk bawah gelas. So macam mana kita nak tanda kan? Okay, that's why kalau awak tengok eksperimen ni, kita tak buat dia walaupun yang ni je kita nak, tapi kita biarkan cahaya tu dia akan terus bergerak daripada permukaan AB ni terus keluar daripada permukaan DC. Jadi kita akan jumpa cahaya ni. Cahaya PQ ni. So titik ni penting kita ambil. So kita tanda dekat titik ni sebenarnya. Ni titik ni memang dah kita ambil kan. So ni titik ni. So kita angkat this glass. Lepas tu barulah kita ambil pembaris dan sambungkan garis ni. So barulah kita boleh ukur R. Faham tak? Faham tak apa yang saya nak cerita? Faham cikgu. Faham? So lepas tu air ni kita ubahlah kan. Air ni kita ubah daripada 20 darjah ke 30 darjah ke. So setiap kali kita tukar di sudut, kita akan dapati titik-titik ni akan berbeza, berubah juga. Titik ni akan berubah. So barulah lepas tu kita akan sambung. So setiap titik ni akan mewakili setiap sudut I yang kita gunakan. Macam tu. So kita tanda dulu,
baru kita alihkan this glass block, baru kita sambung garis untuk dapatkan nilai R for each I yang setara, yang sepadan. Okey? Okey. Ni semua eksperimen untuk mengesahkan kita nak masukkan this data ke dalam persamaan kita dan kita nak tahu berapakah refractive index of the glass. Itu saja dan kalau kita plot graph, plot graph, kat mana refractive index tu? Sebenarnya dia adalah diwakili oleh kecerunan, gradient of the graph. Okay, kalau keluar soalan kita dapati apa dia? From the graph of sin I against sin R, so the gradient of the graph is actually the refractive index of the medium. Boleh tak? Macam mana kita dapat kita yakin refractive index ni adalah gradient of the graph? Sebab refractive index tu sin I over sin R. Okey, betul. So kita dapati persamaan for the gradient is y over x. So kat sini kita dapat sin I over sin R. So M adalah refractive index. Kena sebut refractive index jangan biasakan sebut N. Sebab actually there is no N dalam this equation. Cuma komputer tak ada simbol refractive index tu. Apa nama refractive index saya pun tak sure. So kita panggil dia refractive index. It's not N. Bukan N. Okay. Okay, so sama je. Bawah. Macam mana? Apa dia? Dengar macam ada suara tadi. Apa dia? Okey. Boleh tak kita berhenti dekat 1.5 sekejap untuk kita buat soalan? Sekejap nanti saya tengok. Boleh Chef. Boleh sir. Lepas tu baru kita pergi kepada satu lagi kaedah untuk dapatkan refractive index through a real and real depth dengan apparent depth. Sekejap okey. Tak, sikit je lagi. Okey, tak, sikit lagi tak payah. Okey. Now, kita nak pergi satu lagi konsep ni pun ada last time dalam KBSM, so tak ada masalah, saya rasa tak ada masalah, iaitu kita panggil ada satu lagi situation of real depth and apparent depth. So real depth and apparent depth ni actually occurs ataupun happens through a refractions punya situation ataupun refractions of light punya kesan, consequences. Okay. Apa itu real depth? Ialah dalam yang sebenar lah. Okay, so sebenarnya kita biasa jumpa this situation, tapi kita orang biasa ni dia tak ada orang panggil tak ada knowledge lah about this situation, this phenomenon ni. Tapi orang tua dia akan explain this through experience only. Apa yang selalu kalau awak yalah dulu-dulu masa kecil-kecil biasa pergi sungai, kolam, okey. Ada yang true experience, memang experience, real experience yang sebenar. Pernah tak kita tengok semua air yang kita perhatikan daripada atas, kita akan dapati air tu kelihatan lebih cetek. Pernah. Sedangkan awak pergi swimming pool, awak pergi air terjun ke, awak pergi kolam ke, awak pergi tasik ke, actually this is happen. Okay. That's why sebenarnya dia adalah sangat bahaya kalau kita pergi kat satu tempat air yang kita tak pernah pergi. Sebab kita akan tertipu dengan kita punya pandangan. Kita kata, oh boleh ni mandi sini, tempat ni cetek, tengok. Nampak dia punya
dasar. Okay, dasar dia nampak daripada atas. Kita nampak dia memang cetek. Tapi kita kena tahu apa yang kita nampak tu hanyalah appearance depth. So actually the real depth is, orang panggil apa? Deeper. Dalam lagi. Okay, so kenapa real depth dengan apparent depth ni occurs ataupun berlaku? Sebenarnya dia memang kesan daripada refractions of light. Mana? Tiba-tiba je ada. Mana gambar dia? Kejap. Okay, ni eksperimen dia. Okay, kita akan ubah suai kedalaman air untuk mendapatkan kedudukan baru setiap kali air kita ubah, kita akan dapati pin ni apparent image dia, apparent depth dia akan berubah. Tapi pin ni tetap duduk dekat dasar sebab dia adalah real depth dia. Okay, itu je cerita dia. Pernah buat tak yang this one? Sebenarnya kalau awak tengok kat sini, awak akan nampak pin ni dalam air. Lepas tu awak perlukan laraskan pin 2 ni supaya dia adalah kena pada image. Lepas tu awak pun ukur. Setiap kali awak masuk ke air, awak ukur berapa panjang H. Apparent depth. Pernah buat tak yang this one? Tak ingat juga. Tak pernah. Tak pernah Ini menarik. Ini menarik. Okay, eksperimen dia very simple. Senang je. Ada satu beaker panjang, perlukan air, lepas tu pembaris, lepas tu pin. Cuma setiap kali kita masuk ke air, kenapa kita masuk ke air? Sebab kita nak ubah real depth. Setiap kali kita masuk ke air, kita kena cari image pin ni duduk kat mana. So kita akan dapati image pin akan berubah setiap kali kedalaman air berbeza. Faham tak? Then, bila kita calculate, sebab kita nak tahu sebenarnya real depth dengan apparent depth ni juga adalah satu nisbah yang akan mendapatkan data, apa dia? Bagi refractive index of the substance, of the medium. Kalau kat sini apa dia? Water lah. So bila amazingly, bila awak calculate your apparent depth dengan real depth ni, kita akan dapati apa dia? Refractive index ni memang equals to the, kita panggil nilai piawai bagi water, refractive index of water. Okay, ni kena buat lah, memang kena buat. Sebenarnya kat rumah boleh buat kelas. Yang real depth dengan apparent depth ni, you can do this experiment by your own. Tak payah ada alat yang canggih-canggih. Tapi ada kerja lebih sikit lah nak ukur kan. Tanda ukur. Tak apa. Boleh guna stiker dekat tepi beaker ni, tanda H. H ni kita boleh tulis. Setiap kali kita masuk air, kita kira H, lepas tu kita tulis. H kita tulis. Tapi H kecil ni, ataupun apparent depth ni, H kecil kita panggil apparent depth ni kita boleh tanda, lepas tu kita ukur. Tanda ukur. Lepas tu kita masukkan. Boleh? Menarik tak rasa? Nak try? You want to try it? Menarik. Nak try. Boleh buat, boleh try actually. Tak perlu tunggulah nak masuk lab sebagainya. Boleh buat Okey. Okey, itu sahaja. So kita akan dapat, dia punya soalan yang paling common adalah complete the diagram of refraction of light in terms of situation of apparent versus real depth. Apparent depth versus real depth. Okay, so bila kita berada dekat satu permukaan air, once kita nampak this object, kan, sebenarnya ikan ni kita tak akan nampak dia di situ. Ikan ni kita tak akan nampak dia di situ. Okay, so akan tunjuk how to complete the ray diagram. Okay. Pertama sekali, paling penting apa dia? Dia ada dua cara. Satu cara cara sebenar, satu cara kita nak dapatkan jawapan yang tepat. Okay, tak apa. Okay, so kita buat, kita pilih satu
Warna kuning tak apa. Boleh nampak? Nampak tak? Nampak kan? So dalam ray diagram apa paling penting sekali? Normal line. Okay, normal line. Okay, so saya ambil warna merah So dia terbalik tau. Kita tak start dekat mata, kita start dekat objek. So kita ambil Okay, kita ambil titik daripada objek. Okay, pergi dekat normal line. Kenapa saya start dengan objek? Siapa tahu? Actually, bagaimana manusia melihat? Manusia Cahaya. melihat kerana cahaya masuk, betul. Cahaya yang masuk kat mata. Cahaya masuk mata. So that's why ada orang buta kan, awak tengok mata dia terbuka. Mata dia, orang buta ni bukan mata dia tak ada ataupun mata dia tertutup. Mata dia buka, tapi cahaya yang masuk dekat mata dia tak boleh proses. Okey, kenapa kita yang tak buta bila kita pejam mata kita tak boleh nampak apa-apa? Sebab cahaya tak masuk. So manusia melihat kerana cahaya masuk ke mata, bukan kita tengok objek. Okey, bukan mata yang pergi dekat objek. Untuk mentafsirkan objek tu bukan mata. Okey, cahaya yang masuk kat mata. Okey, sambung cerita. Okey, so dia akan refracted to the eyes. Okey, tak berapa jadilah gambar ni kan. Dia jadi macam patutnya dia kena bengkok macam tu. Tapi kalau kita nak tengok, so gambar ni susah juga kita nak ikut dia punya sebab dia tidak dibuat mengikut apa? Dia tidak dibuat mengikut kita panggil apa? Mengikut skala Okey, tapi tak apa, kita cuba tunjukkan ni. Okey, so kita kena ambil dia kat sini sikit. Okey, saya ingat pula tak apa. Okey. So, kita ambil daripada objek. Pergi kat situ. Lepas tu cahaya ni pergi dekat mata. Macam itulah, nampak real sikit. Okey. So, okey. Ni awak kena buat macam tu. Lepas tu dia masuk mata. Yang ni dapat 1 markah. Lepas tu, apa yang berlaku ialah ni jawab ni memang ada. Soalan macam ni memang ada. Okey. So awak kena buat dia macam tu. Cahaya ni mata akan tengok lurus. Okey, so kat mana image ikan tu akan dilihat oleh ni. So ikan sebenarnya ini adalah garis yang so ikan tu akan nampak kat mana? Ikan tu akan nampak di sini. Dekat atas objek. Ni. Ikan tu akan nampak dekat sini. Nampak tak kelas? Nampak sir. Nampak cikgu. So yang ni 1 markah. Okey. Lepas tu yang ni 2 markah garis ni. Lepas tu yang ni 3 markah. Bergantunglah macam mana dia nak buat. Okey. Itulah kenapa kita akan nampak kalau ini adalah dasar. So kita akan nampak dasar tu kat sini. Ini yang akan menipu kanak-kanak. Inilah yang menjadikan punca kenapa kanak-kanak sering terjatuh ke dalam kolam. Katakanlah guli dia jatuh kat sini kan. Ataupun mainan dia jatuh kat sini. Tapi kat mana dia akan nampak mainan tu? Kat sini kan? So bila dia capai mainan ni, dia tak jumpa. Tapi dia nampak, tapi dia tak jumpa. Dia tak dapat sentuh mainan ni. Sebab dia hanyalah satu apparent depth. Jadi bila dia tak dapat, tapi di mata dia ada, jadi dia tak puas hati. Dia pun
dia pun cuba lagi. Bila dia cuba lagi, akhirnya dia terjatuh sebab dia imbalance. Boleh tak? Boleh ke? Boleh, Ni cikgu. punca kenapa ramai kanak-kanak akan terjatuh dalam kolam. Ni bahaya. But because of this lah, this situation, apparent and real debt. Okay. Saya rasa tak ada apa-apa dah. Ni contoh-contoh solve problem involving refraction of light. Ni straightforward je kan? Okay, mari kita tengok example tu. Ada another 15 minutes. Okay, ni nak bina konsep daripada asas kepada complicated. Okay, sebab kita dah start dah. Kita nak habiskan bahagian refraction. Okay, diagram show array of light passing from air to the block X. So sebab dia ada air kan? Okay, so mungkin kita ada dua kaedah. Okay, mari kita try sama-sama sebab kita nak buktikan. Okay, pertama apa dia? Refractive index of the blocks X. So kita boleh guna directly persamaan daripada KBSM yang kita belajar. Sin I over Sin R. sin R. Okay. Kalau kita guna yang ni, kita akan dapat sin 42 over sin 34. Okay, siapa dah kira? Dapat berapa? 1.197. Okay, 1.197. Okay, good. Thank you. Okay, kalau kita guna persamaan yang kedua, iaitu N1 sin theta 1 equals to N2 sin theta 2. Okay, tak apalah kalau tak nak kurungan pun tak apa. So kita faham lah kan. Kita buat dot pun tak apa. Okay, so N1 sebab kita tahu sini adalah air. Betul tak? Ini adalah NX. Betul? Betul. Okay. So kalau kita nak guna this one, so kita kena guna 1 lah. 1 sin 42 sama dengan NX sin 34. Okay, so kita akan dapat NX equals to sin 42 divide by sin 34. Okay, so kita memang dapat confirm dapat sama sebab dia sama kan. Okay, kalaulah ni nak kena kita kena panggil apa? Buktikan. Okay, kalaulah awak nak pilih ni sebagai N1, boleh. Sini N2. Okay, sama je. So kita akan gunakan persamaan ni. So N1 kita adalah NX sin 34 divide by N2 kita air darab sin 42. Alamak, terkurung kat situ pula. Okay, sin 42. So kita akan dapat NX adalah sin 42 divide by sin 34. So dia masih lagi valid, faham tak? Sama, yes. So kalau dulu KBSM kita jadi pening sebab kita kena, sebab soalan ni akan trick kita kan, macam tu kan. So nanti kita tersilap konsep of I, incident angle ataupun incident ray. Sedangkan I dalam ni is always refer to, sebab ni dia just persamaan ni just specific for air and medium. Tapi this equation boleh pakai untuk apa-apa saja. So dia macam yang ni lebih benar lah, bukan lebih benar. Macam ni nak cakap, ini benar juga. Dia boleh terpakai untuk all situation. Faham tak maksud saya? Saya nak bagi tahu apa ni? Faham, Faham, sir. Faham, sir. Faham, sir. Sorry, so biasa ajar budak yang ni kan. Okey, tak apa. Okey, so dia nak
kita tahu yang ada satu lagi C over V. So kita just masukkan je. Ni dia dah bagi kan. So terus dapat V lah. V adalah C over refractive index of yang kita dapat daripada A ni. Okay, so kalau kita buat kesimpulan, actually kita ada berapa, how many refractive index yang ada dalam KSSM. So kita ada the very basic, sin I over sin R. Tapi yang ni basic tau, basic of kita panggil Snell's law. So Snell's law ni kita dapat kerana dia kaji antara air dengan medium. Tapi ada orang dah kembangkan dia. So dia akan dapat N1 sin theta 1 equals to N2 sin theta 2. Dia macam pengembangan kepada Snell's law. Okay, so yang kita dapat yang ketiga adalah ataupun tak apalah kan. So ada 3. So setakat ni ada 3 rupa. Yang keempat adalah real depth over apparent depth. Boleh? Boleh sir. Boleh sir. So soalan ni memang very straightforward sebab ni kat sini dia dah start trick. Kalau KPSM ni ramailah budak tertipu dekat sini. Sebab budak memanglah persamaan KPSM ni dia tak cerita habis. Cikgu pun lagilah tak cerita detail. So dia akan dapat sin I over sin R. So kita ni cikgu tak explain dia habis-habisan bahawa persamaan ni memang asas dia of air. Jadi kalau budak tu anggap ini adalah incident, dia incident ray betul. Tapi dia masih lagi dalam medium. So 28 ni sebenarnya dia adalah R. Walaupun dia adalah incident ray. Faham tak? Maksudnya kalau budak ni terus anggap dia sebagai I, so dia akan ganti dalam persamaan ni memang dia punya kiraan salah. Faham? Faham? Faham cikgu. Faham sir. So ada dua cara lah nak dapatkan value ni. Kalau kita rasa kita tak nak fikir kan, I ni kena udara apa-apa, so kita just terus guna this equation. So saya rasa lebih selamat. Sin theta 2. Awak nak letak 28 ni sebagai apa pun tak apa. Awak nak letak dia theta 1 ke theta 2, whatever. Tapi make sure dia betul lah. Dia glass. Okay, yang ni air. Boleh pakai Okay, tak ada masalah kan? Nak pergi soalan lain. Biar ada peluang banyak buat soalan. 10 minit lagi. Kalau example 4 ni rasa okey tak? Sama? Sama kan? Kita boleh guna? Okay. Guna formula tadi. Yup. Okay, good. Okay, betul. Pakai yang this one. Okay. Kenapa tiba-tiba ada keluar yang ni soalan nombor 5 ni? Okay, kejap. Kenapa nombor 5 ni keluar? Okay. Dia tak kata. Okay, no entering in glass. Okay, dimension a light ray. NO, bukan no. NO. Dan ni bahaya kan, banyak huruf nak juga pakai NO. Okay, nanti budak faham pula. No, NO. Okay, NO masuk daripada N ke titik O dan entering the glass prism. So kita akan assume dia akan terbias. Walaupun kat sini dia masuk, tak ada apa-apa berlaku. Tapi dekat sini ada sebab dia dah masuk pada satu sudut 7. Pada satu sudut 7. Okay. So kita boleh anggaplah sini apa kita nak sebut. Theta 1 lah kan. So ke manakah dia akan? Okay, kalau ikut kat sini, konsep dia apa tadi? Kalau dia suruh, okay, katakanlah soalan ni suruh lukis dulu. Apa jangkaan kita? Sebab dia masuk daripada denser to less dense. So dia akan menjauhi normal. Sebab kita ada lekuja. Away from the normal line.
Itu gambaran asas kita. So kita akan dapat kat sini theta 2. Dan theta 2 ni in air actually. Okay, in air. Ni dalam gelas. So okay, A dah dapat. Okay, draw the ray light after it passes through a point and determine the angle. So lukisan kita kena betul. Okay, mesti dia away from the normal line. Yang kedua, kita terus settlekan dia pakai this equation. So masih lagi A dengan A dengan medium sebenarnya. Okay, mana lagi? Okay, contoh lagi lain dah masuk dengan real depth dengan apparent depth. Okay, the depth of the image of the fish. Okay, so dia nak suruh kita guna this equation lah. Refractive index of medium is real depth over apparent depth. Okay, terus dapat. So yang kat sini ni matematik punya understanding je. Okay, ataupun penyelesaian matematik saja. So kat sini kita akan dapat, okay, tak apa kita kira 1.33 divided by H, real depth dia adalah 15. 15 ni real depth kan? So observer looking at a fish swimming in a pool. Okay, the image. The depth of the image of the fish. Maksudnya 15 ni real depth dia lah. Kan? Betul tak? Betul cikgu. 15 cm dengan apparent depth image. Okay, so kita ada H equals to 15 divided by 1.33. So dapat berapa? 11.28. Okay, 11.28. So 11.28 ni kena ingat sebab kita kira kedalaman dia mesti daripada atas ke bawah. So kita ada 11.28. Okay, ingat mesti daripada atas ke bawah, bukan daripada ikan ke sini. Salah. Ni salah. Okay, dalam mesti daripada permukaan air ke bawah. So kalau sini 20, so dia turun lagi 11.8. So jarak orang mata tu dengan ikan adalah faham tak? So jangan salah ni. Kita sama juga macam kita belajar apa dia? Water kan, rho GH, rho HG. Pressure in liquid. So ramai pelajar ni dia salah kira Dalam ni apa? Dalam ni mesti daripada permukaan ke bawah, bukan daripada bawah ke atas. Faham tak? Faham cikgu. Bukan H. Sama juga macam real depth Real depth ni kita tak ukur daripada ikan tau ke atas. Nanti takut ada yang salah Ni bukan real depth. Apparent depth. Dia mesti daripada permukaan ke bawah. Nilai yang kita dapat ni daripada permukaan ke bawah. Bukan daripada objek ke atas. Tu penting tu. Nanti salah. Okay? Okay. So tak adalah yang ni pun sama juga. Guna je persamaan tu. Real depth dengan apparent depth. So dia nak suruh point sama juga macam tadi. Kan? Ataupun kita ada kadang-kadang kita tak pasti dia punya ni sesuai ke tak kan. So kita tahu kat sini. So dia pergi kat mata orang tu. So orang tu tengok kat sini. Okay, boleh? Boleh. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. So serasa siapa yang dah tengok? Mana sempat tengok kan? Sebab baru bagi tadi. Okay, kita boleh pilih-pilih lah soalan. Okay, kalau kita tengok soalan structure, selalu soalan objektif je, soalan structure. So dia akan tanyalah ni, name the light phenomenon involved at the liquid
air boundary. Kat sini kan liquid air boundary. So kita panggil apa ni? Refraction. Explain how the phenomenon occurred. So tak lain tak bukan apa main point kepada refraction tadi kita cakap dah. Kita kena sebut optical then Density. optical density. Sorry. Optical density. Ni point dia Lepas tu kita kena sebut apa dia? Speed of light. Betul, speed of light. Different kan? Lepas tu kita kena sebut apa dia? Bend. Okay? Bend apa dia? Towards ataupun away from the normal of normal line. Okay? Kalau kita nak sebut lagi apa dia? To medium. Betul. Yalah, optical density ni actually dia dah gabung. Sebenarnya kalau awak sebut different in optical density, dia lagi baik daripada awak sebut dia different medium. So different medium ni masih lagi apa dia? On the surface saja. Faham tak? Dia masih lagi idea umum. Okay? Boleh tak tadi? Siapa sebut tadi? Boleh ke? Okay, ni konsep KBSM dia terima ni. Seperasan konsep KSSM dia nak kita sebut sebab once kita adalah saintis ataupun kita sebut apa ni, kita nak explain benda-benda, kita selalu kena fikir dia sebagai spesifik. Kita mesti explain dia spesifik. Okay? Sudah dah habis kelas, ada orang call. Kejap. Kejap Ngah. 3 minit lagi. 3 minit kelas tak habis lagi. Okay, kejap. Yo. Kejap. Orang nak habis, Alan nak habis kelas ni. Kejap. Okay. So boleh apa-apa explanation nanti kita akan pergi, nanti kalau ada peluang saya nak pergi bagi dekat teknik menjawab, okay, untuk kita dapatkan markah especially dekat bahagian explain ni. Ataupun dekat essay. Essay ni banyak benda yang kita kena explain kan. So kat mana markah kita dapat? Okay, so kita kena ingat setiap kali kita jawab tu kita mesti memberikan jawapan yang spesifik. So kalau kita explain banyak, dia tak masalah. Contoh awak sebut je different medium, lepas tu ada different optical density, lepas tu awak sebut different speed of light, change in speed of light, dia jadi greater ke, dia jadi lower ke, lepas tu dia akan bend toward the away ataupun towards the normal line due to the cannot maintain the straight line moving ataupun tidak boleh mengekalkan gerakan dalam garis lurus. Okey, tak apa awak sebut banyak, tapi setakut orang yang terperangkap dengan dua markah ni dia nak bagi 2 statement sahaja. Kan? So bila dia bagi 2 statement, takut statement itu tak cukup dan tak spesifik untuk dapatkan markah. Boleh tak? Tadi macam different medium ni, dia bukan the point of mark. Faham tak maksud saya? Faham saya. Okay. So sebenarnya better kalau kita faham kat SPM ni, better kita jawab lebih daripada apa yang jangan terpengaruh sangat dengan markah. Markah ni guideline sahaja. Tapi better jawab. More is better. Macam itulah jawapan dia. Jawapan yang lebih banyak lebih bagus. Okey. Saya rasa kat situ saja kita mampu habiskan dekat refraction. Sebab saya ni kena tanya pelajar, awak nak seulang kaji soalan keseluruhan bab ke? Sebab tadi ada saya rasa sedikit bahaya sebab awak kata awak belajar dia pakai KBSM. Jadi sebenarnya dalam konteks lain sebenarnya awak tak belajar lagi lah KSSM ni kan. Walaupun dah ada, tapi sebab kalau kita ulang kaji nanti kita tak jumpalah persamaan tadi kan. Kalau kita terus buat soalan, kita tak jumpalah persamaan yang tak ada dalam KBSM tadi, betul tak? Betul cikgu. Betul. Betul cikgu. Okey. So dalam masa 2 jam ni kita sempat habiskan satu refraction lah.
Okey, saya minta semua orang cuba soalan ni. Nanti macam biasa, saya akan share jawapan untuk refraction sahaja dahulu. Lepas tu nanti baru kita move to total internal reflection. Kalau setujulah. Okey, tapi yang ni memang dah ada. Kalau nak cepat, dia tak ada beza apa-apa, kita terus pergi kepada ulang kaji soalan. Okey, nanti kita tengok macam mana. Boleh? Boleh cikgu. Boleh Boleh. cikgu. Okey. Thank you semua. InsyaAllah jumpa lagi. Thank you atas perhatian dan respon semua. Okey, thank you. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima cikgu. kasih. Thank you, Cikgu. cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, bye. Terima kasih, Terima cikgu. kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih Okay, baik. cikgu. Sama. Okay, Assalamualaikum. Bye. Selamat petang. Baik cikgu. Terima kasih. Okay, bye. Thank you.